Okey. Okey, dah Alright. So malam ni kita akan ulang kaji semula topik sukatan membulat. Okey. Alright. So topik sukatan membulat. Perkara pertama kamu kena ingat adalah, kejap saya buka teks untuk kamu. Sabar. Buku teks. Jauh sangat. Okey, alright. So ni topik sukatan membulat. Kita tengok kesimpulan teruslah. Bagi topik sukatan membulat, kamu akan belajar 3 benda. Pertama adalah penukaran radian kepada darjah dan sebaliknya. Okey, ini yang pertama. Okey, yang pertama. Yang kedua, kamu akan mempelajari iaitu panjang lengkuk suatu bulatan. Yang ketiga adalah luas sektor bulatan. Okey, kita ulang kaji semula bagaimana penukaran radian kepada darjah dan sebaliknya. Okey, radian kepada darjah, okey, kita akan darabkan dengan 180 darjah per pi. So tips dia, kita nak tukar kepada darjah, ada simbol darjah. Maka bahagian atas mesti ada darjah. So 180 darjah per pi. Contoh kalau saya kata saya ada 0.5 rad. Okey. So 0.5 rad nak tukar kepada darjah mesti darab 180 per pi. Okey. So di sini 0.5 darab 180 per pi, selalunya pi diberi adalah pi sama dengan 3.142. So kamu tekan kalkulator lah. 0.5 darab 180 bahagi 3.142, kamu akan dapat 28.644 2 darjah. Okey. Right, itu cara penukaran daripada radian kepada darjah. Seterusnya daripada darjah kepada radian, okey, untuk pergi radian mesti nilai pi dekat atas. Mesti nilai pi dekat atas. So sebagai contoh, saya ada 30 darjah, nak tukar kepada radian, darab saja pi per 180. Okey. So di sini 30 dengan 180, kamu tahu kita boleh potong. Dia akan jadi pi per 6. Okey. Kebiasaannya kalau soalan tidak beri nilai pi, kamu tinggal jawapan dalam bentuk pi per 6, tulis dekat sini pi per 6 rad pun kita terima. Okey. Dalam matematik tambahan kebiasaannya dia jarang bagi nilai pi. Dia tak tulis pun pi 3.142 ke pi 2.27. So, tinggalkan jawapan dalam bentuk pi sahaja. Okey, boleh faham? Respon sikit? Boleh. Boleh. Okey, alhamdulillah. Boleh. Okey. Seterusnya, kamu mempelajari panjang lengkuk suatu bulatan, di mana rumus yang kamu dah belajar adalah S sama dengan J theta. S sama dengan J theta. Mana nilai S? S adalah panjang lengkuk. J adalah jejari. Theta adalah sudut. Sudut. Tetapi sudut mesti dalam apa? Ingat lagi tak? Radian. Bagus. Sudut dalam radian. Mesti sudut kamu mesti dalam radian. Okey. So rumus dia pendek saja, S sama dengan J theta. Theta mesti dalam radian. Okey. Perimeter tembereng ABC. Okey, selalu juga tanya soalan ni, perimeter tembereng. Ingat balik, tembereng adalah ni, yang saya lorek ni. Ini kita katakan tembereng. So nak kira perimeter, S
tambah panjang AB. Okay. S tambah panjang AB. Okay. Right. So, panjang AB ni terpulang. Kamu boleh kira menggunakan petua cosinus boleh, petua sinus boleh. Tengok nanti kesesuaian soalan. Nanti saya terangkan soalan baru kamu nampak lah. Okay, selesai nombor 2. Yang ketiga kamu pelajari adalah Allah. Okay, yang ketiga kamu pelajari adalah luas sektor suatu bulatan. Iaitu penggunaan rumus L sama dengan 1/2 J kuasa 2 theta. 1/2 J kuasa 2 theta. Okay, di mana theta mesti dalam okay, cara nak ingat senang je. Selalu kamu jumpa theta. Theta yang kamu jumpa adalah contoh dalam rumus ni dengan cos theta ataupun sin theta. Okay, suka saya ingatkan, kalau theta ni stand alone, bermaksud nilai dia mesti dalam rad. Tetapi kalau dia jumpa cos, dia jumpa sin, dia jumpa tan, ini semua ada kaitan dengan trigonometri, di mana theta mesti dalam darjah. Okey, senang ingat macam tu. Okey, so dalam luas sektor theta standalone, maka theta kamu mesti dalam radian. Okey, seterusnya dia bagi tahu luas tembereng ABC sama dengan L tolak luas AOB. Okey, AOB, okey saya besarkan sikit. Right, AOB. AOB adalah sebuah segitiga. Kamu dah belajar dalam penyelesaian segitiga, luas segitiga boleh dikira menggunakan half AB sin C. Half AB sin C. Tapi dalam situasi soalan ni, dia akan jadi half AB adalah jejari darab jejari sin theta. Iaitu 1/2 J darab J, J kuasa 2. Theta kamu, macam saya cakap, bila jumpa sin, theta dalam apa? Darjah. Darjah. Dalam darjah. Okay. So sebenarnya luas tembereng ni boleh ditulis sama dengan 1/2 J kuasa 2 theta tolak 1/2 J kuasa 2 sin theta. Okay. Boleh faham? Boleh. Okay. So ini kita boleh buat pemfaktoran 1/2 J kuasa 2 disebabkan J kuasa 2 ni ada di kedua-dua tempat. Maka dalam kurungan theta tolak sin theta. Ingat saya kata kalau stand alone mesti dalam rad, yang ada sin mesti dalam darjah. Okey. Itu sahaja. Right. Ni dia punya apa nama? Sudut refleksi lah bagi bab ni. Kamu tak dapat buku teks lagi kan? Dah buka belum buku teks saya bagi soft copy? Dah buka? Zafi je jawab, yang lain ni mana? Belum. Masuk sampai 32. Dah buka belum? Belum. Belum. Okey. Mulai malam ni dah boleh tengok dah buku teks baru. Walaupun hard copy tak dapat, soft copy kamu dah dapat. Tengok balik. Alright. So saya dah buat revision balik dalam buku teks matematik berkaitan topik sukatan membulat. Okey, kejap. Okey. So kita tengok balik koleksi sukatan membulat. Saya tulis PPC 2020 kertas 1. Ini semua adalah koleksi kertas 1 topik sukatan membulat. Saya kumpulkan untuk awak. Okey, kita cuba jawab soalan ni. Katakanlah kamu nak ambil SPM tahun ni. Memang kamu ambil SPM tahun ni pun, cuma tak tahu bentuk soalan. Okey, dalam rajah 12, OPS adalah sebuah segitiga sama kaki.
dan OQR adalah sebuah sektor bulatan dengan pusat O. Diberi bahawa OP nisbah PQ sama dengan 2:3. Okey. Dan panjang lengkuk QR ialah 13. Cari luas rantau berlori. Okey, pertama kita kena tulis semua maklumat yang kita ada dulu. So panjang lengkuk kamu dah tahu sini adalah sini adalah 13. Kamu ada OPPQ. Okey, sini 2, sini 3. Okey, saya nak ingatkan kalau nisbah, kalau boleh letak dalam bulatan supaya kamu tak terkeliru. Tu panjang ke nisbah? Letak dalam bulatan. So, kita ada maklumat, apa lagi sebuah segitiga sama kaki. Sebuah segitiga sama kaki maksudnya sini 2, sini pun adalah nisbah dia 2. Okey. Right. Kamu dah tahu QR adalah panjang sektor iaitu 13. Ingat semula S sama dengan J theta. Okey, S adalah panjang lengkuk iaitu 13. Jari kita tahu tak? Tak tahu. Okey, katakan saya letak dia sebagai jari sajalah. Theta dia kita tahu tak? Tahu. Berapa theta kita? 0.52. Okey, 0.52. Right. Maka nilai jejari kita boleh selesaikan. Maka jejari kita berapa? 25. Dapat 13 bagi 0.52. Dapat tepat 25. Okey, itu baru nilai jejari. Tapi apa maksud 2 bulatan yang saya letak ni dengan 3 bulatan? Agak-agak panjang OP berapa? Tengok no. Panjang OP adalah 10. Panjang PQ adalah 15. 15. Okey? Disebabkan kamu tahu OP sama dengan 10, PS pun adalah 10. 10. Okey. Sampai sini faham? Faham. Soalan nak luas rantau berlorek. Okey. Maka luas rantau berlorek adalah keseluruhan sektor. Okey, saya buat singkatan lah. LKB adalah luas sektor OQR tolak dengan luas apa? Kita nak kawasan berlorek je. Luas Segitiga OPS. luas OPS. Saya letak segitiga OPS. Okey, luas segitiga OPS. Maka di sini nak cari luas sektor OQR. Ingat rumus. Luas sektor 1/2 J kuasa 2. Theta. So 1/2 jejari kita adalah 25 kuasa 2. Theta kita adalah 0.52 rad. 5. okey, bagus. 0.52 rad. Okey. Tolak. Okey, luas segitiga OPS. Luas segitiga OPS. Ingat balik saya kata luas segitiga sama dengan half AB sin C. Okey, half AB sin C. So di sini sisi mana yang kamu tahu panjang dia? OP dan PS. OP dengan PS. Okey. Tetapi sudut dekat tengah ni ada tak? Tak ada. Tak ada. Okey, saya besarkan. Bagaimana kita nak cari sudut tengah tu? Disebabkan dia buat tanda sama kaki ni, bermakna yang ini dah tahu belum? Dah. Sini adalah 0.52. Okey. Jadi sudut ini macam mana nak kira? Kena ingat semula. Sebuah segitiga, sudut pedalaman dia berapa?
180. 180 darjah, betul? Betul. Okey. Nak 180 darjah tukar kepada radian mesti darab pi per 180. Potong-potong. So sebenarnya dalam radian hasil tambah sudut berapa? 2 Pi. Kamu akan dapat Pi. pi. Okey. So dekat sini pi ada tak diberi maklumat apa-apa nilai? Tak ada. Okey, tak apa. Kalau tak ada, kita ambil nilai 3.142 lah. Okey. So, kita ambil nilai 3.142. Maka di sini, luas segitiga sama dengan, saya tak payah tulis kat sini, saya terus tulis kat jawapan. So, 1/2 darab 10 darab 10 sin, sin apa kat sini? 3.142 tolak 0.52. 0.52. 2 kali 0.52. Boleh faham tak? Boleh. Boleh. Tetapi yang ini kita dapat dalam apa ni? Red. Red. Mesti darabkan dengan 180. 180 per pi. Ingat saya kata sin, cos dengan tangent mesti dalam darjah. Okey. So di sini jom kita kira sama-sama. 1/2 0.5 darab 25 kuasa 2 darab 0.52. Okey, yang ni kita dapat 325/2. Tolak. Okey. Darab 10 darab 10 darab sin dalam kurungan 3.142 tolak 2 dalam kurungan 0.52 darab 180 bahagi. Okey. So sini kamu akan dapat 43.1168. Sama macam saya tak? Tolong tekan kalkulator, sama tak? Okey, dapat sama macam saya tak? Sama. Sama. Alhamdulillah. Okey. So ini adalah jawapan dalam cm kuasa 2. Okey, ada soalan untuk soalan yang pertama? Ada. Tak ada? Jelas Jelas. Jelas. Okey, alhamdulillah. Right, saya sambung soalan yang seterusnya. Soalan dari negeri Kedah. Okey. Rajah 12 menunjukkan dua bulatan yang bersilang pada C dan D. A dan B adalah pusat kedua-dua bulatan, masing-masing dengan jejari 6 cm. Dengan menggunakan pi sama dengan 3.142. Cari sudut CBD dalam radian, seterusnya cari luas kawasan berlorek. Okey. Right. So saya besarkan. Ingat dia kata tadi nilai titik A dengan titik B adalah pusat. Jejari adalah 6 cm. So apa yang saya boleh buat kat sini adalah ni kalau saya sambungkan, okey, panjang sini adalah 6. Okey. Begitu juga kalau saya sambungkan C ke B, right? Tak sampai pula. Okey.
Tak sampai. Sekejap. Daripada C sampai B, panjang sini pun adalah 6. Okey. So, saya sambungkan semua. Daripada sini sampai sini. Right? Sini sampai sini. Tak cantik. Okey, kejap. Sini sampai sini. Dan sini sampai sini. Okey. Semuanya memberi nilai. Sini 6, sini 6, sini 6. Okey. Faham? Setakat ni lukisan yang saya lukis? Faham. Faham. Okey. Berdasarkan ni apa yang saya lukis dekat sini. Ini. Okey. Membentuk sebuah segitiga sama Sisi. sisi. Begitu juga dengan nilai yang bawah ni. Segitiga sama Sisi. sama sisi. Okey. So, bila kamu faham segitiga sama sisi, berapa agak-agak sudut dekat sini? Okey, berapa sudut sini? 60. 60. Pandai pun. Sini 60. Sekejap soalan tadi dia nak CBD kan? Okey. Sini 60, bawah ni pun berapa? 60. 60. Okey. Maka kita dah tahu dalam darjah sudut CBD adalah 120. Nak tukar radian darab apa? 3.180. Pi per 180. Potong-potong atas 2, bawah 3. Disebabkan pi kita dah tahu, maka 2 darab 3.1. 2 darab 3.142 bahagi 3. So ni kamu selesaikan, kamu dapat 2.095, right? okey, 2.094. Okey. 295 radian. Okey, pandai. Right. Kita sambung. Next, dia nak luas kawasan berlorek. Okey, luas kawasan berlorek. Macam mana kita nak buat ni? Okey, macam mana kita nak buat luas kawasan berlorek? So, apa yang kita faham adalah satu bulatan, saya padam ini lah. Sekejap. Berapa tadi? Tadi 2.095 2.095. Sekejap. Okey. Tadi untuk soalan ni jawapan dia adalah 2.095 radian. Okey. Jadi nak kira luas kawasan berlorek, kamu tahu, tengok dulu ni yang saya bulatkan ni, kita ada satu bulatan. Okey, kita ada satu bulatan. Katakan saya potong di sini. Saya potong di sini. Ini adalah apa? Tak cantik. Okey. Ini adalah apa ni? Tembiring. Okey, tembiring. Okey, ini adalah tembiring. So, apa yang saya tahu, apa yang saya nampak adalah kita ada tembiring dekat sini, sini pun kita ada tembiring. Jadi, luas kawasan berlorek adalah satu bulatan penuh tolak apa? Macam mana nak buat ni? Okay. So, luas kawasan berlorek sama dengan luas bulatan tolakkan dengan 2 kali tembiring. Abi macam nak gila ni. Macam mana nak buat? Ada siapa-siapa yang ada idea?
darabkan bulatan tu 2 kali. Okey, darab bulatan 2 kali, lepas tu? Tolak. Tembiring tu tolak 2 darab tembiring. Ha. Luas bulatan maksudnya nanti kita ada ini dengan ini. Kita ada ni satu bulatan. Lepas tu kita ada ni satu bulatan. Lepas tu kita tolak apa? Tembiring. Yang kita kira tembiring ni pun kita darabkan dengan 2. Faham tak? Faham. Okey. So, saya tulis balik. Yang ini sepatutnya adalah sama dengan 2 kali bulatan tolak 2 kali luas tembiring. Okey, tapi luas tembiring ni bukan satu tembiring je. 2 kali tembiring. Faham tak? Sebab ini kita kata satu tembiring. So sini sepatutnya saya tulis 2 dalam kurungan 2 kali tembiring. Macam tu. Okey. So nak kira luas bulatan, kamu tahu 2 darab pi J kuasa 2. Di mana jejari kita dah tahu nilai dia adalah 6. Okey. So 2 darab 3.142 darab 6 kuasa 2. Okey, tembiring. Macam mana kita nak kira tembiring? Ingat balik. Saya padam Okey, nak kira tembiring. Nak kira tembiring ni sebenarnya adalah kita akan buat luas sektor. Luas sektor semua ni kita tolakkan dengan luas segi 3. Tu cara kira tembiring. So sini saya tulis tembiring sama dengan luas sektor 1/2 6 kuasa 2. Theta kita adalah tadi berapa? 2.09 2.095. Okey. Tolakkan dengan luas segitiga 1/2 AB. 6 kuasa 2 sin 2.095 darab 180 per pi. Okey. Sampai sini faham tak macam mana nak kira tembiring? Tak faham boleh tanya Okey. Kita kira sama-sama berapa nilai tembiring dia. 0.5 darab 6 kuasa 2 darab 2.095. Ini 3771 per 100 tolak 0.5 darab 6 kuasa 2 darab sin 2.095 darab 180 per 3.142. Okey, sini dapat 15.5855. So saya tolakkan 3771 bahagi 100 tolak 15.5855. Okey, kamu akan dapat 22.1245. Okey. Luas kawasan berlorek sama dengan 2 darab 3.142 darab 6 kuasa 2 tolak 2 darab tembiring tambah tembiring lah. Supaya kamu lebih jelas. Tembiring. So sama dengan 2 darab 3.142 darab 6 kuasa 2. Sini kamu dapat 28278 per 125 tolak 2 dalam kurungan 2 kali 22.1245. So, sama dengan
Tolak 22.1245. 137.726. Okay. Right. Dapat sama macam saya tak? Sama. 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 Okay. Fikah Hazlin sama. Yang lain? Cuba tak? Dapat. Azli dapat? Dapat juga. Okay, Alhamdulillah. Okay. Right. Boleh faham soalan ni? Boleh. Boleh? Sebab soalan ni dia tricky sikit apabila cara kita nak faham bagaimana nak cari luas kawasan berlorek. Cikgu, Ya? saya tak faham yang kenapa kena dua darab dua tembiring. Okey. Tak apa Zafi. Okey. Macam ni. Saya lukis balik Kita ada satu bulatan. Dan kita ada satu lagi bulatan. Betul? Betul. Okey. Kata yang saya tulis luas kawasan berlorek sama dengan 2 kali bulatan. Maksudnya saya kira luas yang saya lorek ni dulu. Okey. Lepas tu saya kira lagi luas kawasan ni. Ataupun macam ni, macam ni. Okey. Saya ada 2 bulatan. Okey. Saya kira keseluruhan. Yang saya tak nak yang ini. Yang saya pekatkan ni. Okey. Okey. Yang saya pekatkan ni sebenarnya adalah hasil tambah tembiring ni. Ini satu tembiring. Ini lagi satu tembiring. Okey, boleh faham? Faham. Itu sebab dalam ni 2 kali tembiring. Tapi kenapa saya darab 2? Sebab ada 2 bulatan, saya tolak kawasan ni, saya tolak kawasan ni. Macam tu. Okey, Zafir? Alhamdulillah. Okey. Selesai. Saya sambung Boleh. Boleh. Okey, soalan seterusnya soalan 18. Soalan negeri Kelantan. Yang pertama, tukarkan sudut 0.1312 rad kepada darjah dan minit. Yang ni memang soalan bonus lah untuk kamu, senang saja. So untuk A, kosong, tak nak warna merah. Saya tukar warna biru. Okey. Untuk A 0.1312 kamu darabkan dengan nak tukar kepada darjah macam mana? 180. Pandai. Darab 180 per pi. Pi kita ambil 3.142. So 0.1312 darab 180 bagi 3.142. Kamu dapat dalam perpuluhan macam ni. 11808 per 1571. Okey. Apa yang kamu patut buat nak untuk dapatkan dalam darjah dan minit ni? Tekan butang sebelah tolak tu kan? Okey. Kamu akan dapat 7 darjah 30 minit 58.43 saat. Okey. Yang ni yang kita nak tengok kemahiran kamu di mana. Faham tak nilai belakang ni apa? Saat. Kalau saat, nilai belakang ni lebih daripada 30. Maksudnya lebih daripada 30 saat. Ini kita kena bunda. Maka dia akan jadi 7 darjah 31 minit. Boleh faham? Boleh. Boleh. Sekejap. Bising ni.
Apa tadi? Siapa soalan? Cikgu, kalau pakai yang kalkulator lama je cikgu. Pakai kita yang mana? Warna kelabu cerah ke kelabu gelap? Kalau gelap. Kelabu gelap pun sama. Kamu cari simbol dalam kalkulator tu, dia simbol macam ni. Ada bulat, dia ada koma 2 kali. Ada kan? Oh, ada. Okey. Okay. Kamu tekan Dah. itu saja. Cikgu. Alright. Okay. Okay, selesai soalan A. Soalan B. Raja 8 menunjukkan sebuah semi bulatan berpusat O dengan diameter adalah 2H. Okay. Sini dia kata diameter 2H. Diberi XOY sama dengan alpha red dan lengkuk XY. Lengkuk XY. Mana XY ni? Okay, XY sama dengan 1/4H. Okay. Okay. So di sini dia kata lengkuk XY tu yang ni saja daripada sini sampai sini. Ini adalah 1/4H. Okay, soalan dia. Cari panjang PQ. PQ mana pula PQ ni? PQ dalam sebutan alpha dan H. Dia nak panjang PQ. Okay, tak apa. Entah merepek apa dia ni. Kita keluarkan maklumat. Okey. Diameter adalah 2H. Bermaksud panjang A sampai O adalah H. Panjang O sampai C pun adalah H. Okey. Maksudnya mana-mana jejari nilai dia adalah H. Okey. Dia kata XOY adalah alpha. Lengkuk XY. Okay, lengkuk XY sama dengan 1/4H. Okay, so ini. XY sama dengan 1/4H. Ini lengkuk. Okay. Ingat, rumus lengkuk adalah S sama dengan J theta. Okay, S sama dengan J theta. So, S kita dah tahu 1/4H. Okay. Jejari kita tak tahu. Jejari tu yang pendek ni lah kan? Jejari yang pendek ni. Katakan saya tak tahu, saya letak dia sebagai apa? Saya letak dia sebagai X lah. Boleh? Boleh. Sudut dia saya tahu tak? Alpha. Sudut dia adalah alpha. Maka sebenarnya nilai jejari, saya tak letak X lah, saya letak jejari lah. Tak apa. Maka jejari dia sebenarnya adalah H/4 alpha. Saya bawa turun alpha saja. Sampai sini faham? Faham? Okey, bagus. Okey. Jadi nak dapatkan panjang PQ, okey. PQ sebenarnya adalah OQ tolak OP. Boleh faham ni? Boleh. Maka panjang OQ adalah jejari iaitu H. H. OP kita dah tahu tadi. Berapa OP? H berapa alpha? Yang ni adalah OP Ni adalah OP. H/4 alpha. Okay. Jadi cukuplah dia kata panjang PQ dalam sebutan alpha dengan H. Tinggal macam ni pun tak apa. Tapi kalau saya tak sukalah. Tak cantik sangat. Apa kita patut buat? Samakan bahagian bawah. Okay, denominator dia. Dia akan jadi 4 alpha H tolak H/4 alpha. Macam tu. Okay. Boleh faham? Boleh. Alhamdulillah. Okay, kalau ikutkan soalan B ni, kamu tak ada kalkulator pun tak ada masalah. Sebab kamu boleh selesaikan menggunakan konsep sahaja. Ni soalan algebra. Okay. Saya akan pergi satu lagi soalan. Lepas tu kita berhentilah.
Dah pukul 10 dah. Boleh eh? Boleh. Boleh. Boleh Terus. Masih boleh follow? Boleh. Boleh. Okay. Rajah 9 menunjukkan 3 sektor yang sama. RBT, RAS, CST di dalam sebuah segitiga sama sisi ABC. Okay, semua ni dia kata sektor yang sama. Ni penting ni, sektor yang sama. Lepas tu dia beritahu AB sama dengan 2 set P. AB sama dengan 2 set P. Soalan dia, cari nilai alfa, cari nilai alfa dalam sebutan pi. Okey, dalam sebutan pi. Right, nak selesaikan soalan ni senang je. Mana kata kunci saya yang paling penting ni? Sebuah segitiga sama sisi. Apa kamu faham segitiga sama sisi? Sudut je. Sisi sama panjang. Apa dia ulang? Sorry tak dengar. Sisi Dia sama panjang. Okey. First, kamu boleh cakap sama panjang. Tapi sudut pedalaman? Sama. Sama. Agak-agak berapa sudut dia dalam darjah? 60. 60. Terus tahu sebenarnya kalau dalam darjah, alfa ni adalah 60 darjah. Tapi dia nak dalam sebutan pi, darjah tukar kepada radian? Darab pi per 180. Ya, pi per 180. Maka dapatlah pi per 3. Cukup. Macam tu sahaja. Okey, soalan A. B. Ungkapkan luas kawasan berlorek dalam sebutan P. Okey, dia nak kawasan berlorek dalam sebutan P. So, di sini kamu kena tahu luas keseluruhan iaitu ABC tolakkan luas sektor ni, dan sektor ni. Betul? Betul. Betul. Okay. So, untuk B, luas kawasan berlorek sama dengan luas segitiga ABC tolak luas 3 sektor. Okey. Saya tulis macam tu dulu. Jadi nak kira luas segitiga ABC, ingat balik, luas segitiga rumus dia half AB sin C. Okey, ingat tu je. Half AB sin C. Di mana panjang ni A dengan B ni, katakan saya ambil ini adalah A, ini adalah B, kita dah tahu panjang dia adalah 2 set P. 2 set P. So, saya boleh buat penggantian. Luas segitiga adalah 1/2 darab 2 set P darab 2 set P sin sudut dia adalah alfa tadi. Di mana sudut dia mesti dalam darjah lah. So sin 60. Okey. So di sini 2 darab 2 dia akan jadi, ini boleh potong 2 dengan 2 boleh potong. Set P jadi apa? P. P. So 2P sin 60 berapa? 3/2. Set 3/2. So 2 dengan 2 boleh potong, dia akan jadi P set 3. Okey. Selesai untuk luas segitiga. Untuk luas sektor. Luas sektor. Disebabkan kamu dah tahu, sini 60 darjah. Sini pun berapa? 60. 60. Sini pun berapa? 60. So, kalau kita tambahkan ketiga-tiga sudut ni akan membentuk 180. Betul, 180. Maka 108 luas sektor 1/2 J kuasa 2 theta.
Saya letak theta dulu. So, tolak 1/2 jejari. Jejari separuh daripada ni kan? Separuh daripada 2 set P. So, 2 set P bahagi 2, potong-potong, dia akan jadi? Set P. Ni saja. Set P. Set P kuasa 2. Theta kita tadi saya kata 60 tambah 60 tambah 60, 180. Betul? Tukar kepada rad? 3.142. Pi. Pi per 180. So, potong-potong yang tinggal adalah pi. Pi. Maka, sini tolak 1/2. Set P kuasa 2 jadi apa? P. P. Sini tinggal Pi. pi. Okay? Right. Dia kata ungkapkan luas kawasan berlodek dalam sebutan P. So, yang ni kita cantikkan sikit lah. Faktorkan P dalam kurungan, dia akan jadi set 3 tolak pi per 2. Boleh faham? Boleh. Okay. Right. Itu saja. Disebabkan dia tak bagi nilai pi berapa, kita tak gantikan pi 3.142 pun tak apa. Kita tinggalkan dalam bentuk set 3 tolak pi per 2. Okay. Saya harap kelas tambahan ni membantu kamu. Jangan risau, saya akan upload video ni dekat YouTube. InsyaAllah kalau harap tak ada masalah lah dengan rakaman tadi. Ada soalan boleh tanya saya. Saya ada tinggalkan baki ada berapa soalan ni? Satu soalan mana? Soalan Perlis, soalan Pulau Pinang, soalan Putrajaya, SBP, soalan Temerloh, soalan Terengganu, soalan YIK. YIK ni Yayasan Islam Kelantan. Okey? Ada beberapa soalan. Saya akan letak jawapan di grup Telegram. Okey, untuk kamu cek. Ada apa-apa soalan berkaitan ni, boleh tanyalah. Yang lain tu sebagai homework kamu. Boleh? Boleh cikgu. Boleh cikgu. Okey. So far ada masalah tak untuk sukatan memulat? Tiada. Tak ada. Alhamdulillah. Kalau tak ada, saya akan berhenti di sini. Cuma saya nak ingatkan, apa nama tu? Untuk topik kedua matematik tambahan, iaitu pembezaan, topik tu sangat panjang. Jadi saya nak kamu ready Saya nak kamu ready, bersedia, sebab topik tu agak mencabar. Kalau kamu tak kuat algebra, kena kuatkan algebra. Apa maksud saya algebra? Pengembangan, pemfaktoran, dekat pembezaan banyak guna nanti. Okay? So boleh tengok-tengok dululah video dekat YouTube. Kalau ada cikgu-cikgu yang dah buat tentang pembezaan, kamu boleh rujuk dulu. Cuba tengok dulu. So minggu depan mungkin saya akan masuk pembezaan. Okay, kelas? Okey. Alright. So saya rasa itu saja. Terima kasih kerana meluangkan masa. Okay, terima kasih semua. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Sama. Terima kasih cikgu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Assalamualaikum Terima cikgu. kasih cikgu. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih cikgu. Selamat malam cikgu. Selamat, selamat. Cikgu, Selamat hari Cina cikgu. Ya, Akmal. luas tembiring tadi apa cikgu? Nak kira luas tembiring? Formula Kamu baru dia. nak tanya. Nak kira luas tembiring, bayangkan macam ni. Ni tembiring kan? Aduh. Okay. So, luas tembiring sama dengan luas sektor tolak luas segi 3. So, katakan saya letak sini J, sini theta.
So luas sektor rumus dia 1/2 J kuasa 2 theta. Okey. Luas segitiga, ingat balik luas segitiga half AB sin C. So masih 1/2 di mana A kita sini, B kita sini. Masih jejari dengan jejari. So sini jejari kuasa 2 sin theta. Tapi perbezaan dia, theta dekat sini mesti dalam rad, theta kat sini mesti dalam darjah. Yang ni kamu boleh faktorkan sebenarnya. 1/2 J kuasa 2 theta tolak sin theta. Ini rad Ini rad. Ini rad, ini darjah. Okay, Akmal? Okay, cikgu. Alright. Apa-apa boleh tanya Akmal. Okay, terima kasih. Assalamualaikum. Masih, cikgu. 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 Ah, Main sini, cikgu. Terima kasih, cikgu. Leave. Awak leave dulu. Saya nak tutup grup ni. Leave. Leave.